Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok. Jadi live pada petang ini untuk meneruskan muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat popular di kalangan para pelajar pondok di seluruh Malaysia lah, hingga ke selatan Thailand, Fatani. Baik, jadi kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Semoga live kita ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk semua, insyaAllah. Baik, sambungan ke surat Sambungan muka surat 20. Sambungan muka surat 20. Baik, ingat balik kita bahas kemarin berkaitan dengan sifat wahdaniyah. Mari kita bahas sifat wahdaniyah, artinya keesaan. Yang mana kita dah bahas esa pada zat macam mana, satu pada zat macam mana, satu pada sifat macam mana, satu pada af'al macam mana. Kita dah bahas dah. Baik, jadi ingat balik masalah kemarin. Masalah yang pertama kemarin macam mana? Masalah ni masalah yang kedua. Sana. Ni masalah tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua Tuhan itu, atau berselisih atau berkelahi kedua-dua Tuhan lah. Maka jika bersetuju kedua Tuhan itu pada menjadikan sesuatu makhluk, maka padanya tiga masalah. Jadi tiga masalah tu kita dah bincang dah kemarin. Jadi untuk petang ni kita sambunglah bawah ni. Yang tu masalah sekiranya bersetuju kedua Tuhan itu pada menjadikan sesuatu makhluk, dia terbit tiga masalah. Yang tu kita dah bincang dah kemarin. Untuk petang ni kita sambung bawah ni lah. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala. Yang mana yang nak tengok yang bahasan kemarin boleh tengok di YouTube saya lah. Boleh tengok di profil dan ada lambang YouTube, boleh terus tekan dan masuk tengok di YouTube. Saya ada upload pada YouTube channel lah, Qiraati Radatul Jannah Resources. Saya punya channel YouTube. Okey, kita sambung. Dan qala musannif rahimahullah ta'ala, dan jika kedua-dua itu, dan jika fardu takdir kedua-dua Tuhan tu lah. Ni masalah dalam sifat wahdaniyah takbir. Dan jika fardu takdir kedua-dua itu, yakni kedua-dua Tuhan tu, kita katalah Tuhan A dan Tuhan B berselisih, bergaduh, berkelahi dan berbalah, samalah. Berselisih dan berbalah ni samalah, maknanya bertengkar, berkelahi. Satunya Tuhan A hendak menjadikan suatu makhluk. Tuhan A tu dia nak buat sesuatu makhluk, contohnya seperti langit. Jadi Tuhan A ni dia nak buat langit.
Dan satu lagi, ini satu Tuhan lagi, itu pula hendak membinasakan langit itu. Membinasakan maknanya menahan daripada buat langit itu. Satu Tuhan, yang ini Tuhan A, dia nak buat langit. Satu Tuhan lagi, dia tak mau buat langit. Dia nak menahan ataupun nak membinasakan langit tersebut. Maka padanya, pada berselisih dan berbalah tersebutlah, dia terbit dua masalah. Dua masalah. Yang pertamanya daripada dua masalah tu, kalau satu Tuhan tu, Tuhan tu dan menang satu, kalah satu, kalah maknanya kalah. Satu Tuhan kalah, kita kata Tuhan A kalah, Tuhan A yang nak menjadikan langit tu kalah, dan menang satu, yakni maknanya Tuhan B tu menang. Tuhan B yang nak membinasakan langit itu menang. Tuhan A, Tuhan yang nak menjadikan langit itu kalah. Tuhan B, Tuhan yang nak membinasakan langit itu menang. Contoh dah. Contohnya seperti satunya, yakni satu daripada dua Tuhan lah, hendak menjadikan langit. Ini contoh dah lah. Satu Tuhan tu hendak menjadikan langit. Dan satu Tuhan lagi itu hendak meniadakan langit itu. Satu Tuhan A nak menjadikan langit. Satu lagi Tuhan tu, Tuhan B nak meniadakan langit. Berbalah kedua-dua tu, berkelahi kedua-dua tu. Yang ni kita kata atas dasar fardu takdir. Kala-kala macam tu. Qala musannif, maka yang hendak menjadi itu, Tuhan A itu, dapatlah ia yang hendak menjadi itu, yang nak menjadi langit tu. Dapatlah ia menjadikan langit. Dapatlah dia menjadikan langit. Kerana langit itu sudah ada dah masa sekarang ni. Dapatlah dia menjadikan langit. Dan yang hendak meniadakan langit itu, dan Tuhan yang satu lagi tu, Tuhan B tu, yang hendak meniadakan langit tu, tak dapat ia Tuhan B itu meniadakan. Maknanya Tuhan A tu dia dapatlah menjadikan langit. Manakala Tuhan B tu tak boleh nak meniadakan langit. Tu maksud dia, maknanya menang satu kalah satu. Tuhan A menang pada pihak menjadikan langit. Tuhan B kalah pada pihak hendak meniadakan langit tersebut. Tu. Kerana sangat ketat dikawal akan dia kerana sangat ketat dikawal akan dia akan Tuhan B tu. Maknanya Tuhan B tu dikawal oleh Tuhan A dengan kawalan yang sangat ketat. Maka Tuhan B tak dapat nak meniadakan langit. Manakala Tuhan A menanglah. Tuhan A menjadikan langit, maknanya boleh menjadikan langit. Tuhan B tak boleh nak meniadakan langit kerana dikawal ketat oleh Tuhan A. Itu maksudnya. Qala musannif, dan maka lemah ia Tuhan B itulah. Maka lemah ia Tuhan B daripada meluluskan kehendaknya. Tuhan B itu lemah lah daripada nak meluluskan kehendak dia untuk meniadakan langit. Lemah. Sebab dia kalah. Maka apabila lemah satu, yakni lemah Tuhan B itu, nescaya lemah juga yang satu lagi. Nescaya lemah juga yang satu lagi itu, iaitulah lemah juga Tuhan A itu, lemah juga, dikira lemah juga. Maka tak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Kalau kedua-dua tu bergaduh, yang Tuhan A menang, Tuhan B kalah, Tuhan A nak meniadakan, nak mengadakan, nak menciptakan langit, boleh. Manakala Tuhan B kalah, tak dapat nak meniadakan langit. Kerana sangat ketat dikawal oleh Tuhan A. Kemudian maka lemahlah Tuhan B itu pada nak meluluskan kehendaknya. Dia nak buat bumi, dia nak meniadakan bumi, tak boleh. Sebab Tuhan A dah buat dah bumi, langit ataupun bumi lah. Maka apabila lemah yang satu, nescaya lemahlah kedua-duanya, dikira lemah kedua-duanya. Maka tak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Sebab kedua-dua tu nama Tuhan. Tuhan ni nak jadi Tuhan ni, dia tak boleh lemah. Dia kena kuasa. Tapi ni lemah sebelah pihak. Sebelah pihak Tuhan B tu lemah. Jadi dikira lemah juga kedua-dua. Sebab apa?
Maka tak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini kalau jadi macam itulah. Lemah. Lemah tu kerana asal dakwa dua Tuhan tu ada sifat ketuhanan belaka, sama ada kuat. Dan menang itu hanya menang kebetulan saja, bukan menang hakikat. Menang yang kita menang balik pihak Tuhan A itu menang boleh buat langit itu, menang pada dakwaan sajalah, bukan pada hakikat yang sebenar. Baik. Jadi kedua-dua Tuhan itu dikira lemah lah, sebab kekuasaan dia tu tak boleh meliputi kesemuanya. Tu. Yang keduanya, dua daripada dua masalah tadi, seri kedua-dua, seri. Yang masalah yang kedua seri. Tuhan A dengan Tuhan B tu seri. Berbalah tapi seri. Maka pada masalah seri ini jadi dua masalah pula. Pada masalah seri ini dia terbit dua masalah pula. Yang pertama, pada dua masalah seri ini, yang pertama seri dengan kalah kedua-duanya. Kedua-dua Tuhan itu kalah. Contohnya seperti satu Tuhan, iaitu Tuhan A menghendaki menjadikan suatu makhluk. Contohnya seperti lembu seekor ataupun bumi lah. Suatu makhluk lah, tak kira lah apa-apa makhluk tu. Satu Tuhan tu dia nak menjadikan makhluk. Tak dapat ia menjadikan, dia tak dapat nak menjadikan. Sebab apa? Kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi. Dia tak boleh, satu Tuhan tu dia tak boleh nak buat lembu, dia tak boleh nak buat makhluk, sebab dikawal ketat oleh Tuhan yang satu lagi. Tu. Yang tidak, dan yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu, dan yang tidak menghendaki makhluk itu, maknanya Tuhan yang pertama tu dia tak boleh nak buat makhluk tu. Contohnya lembu, sebab dikawal ketat oleh yang satu lagi yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Tu. Dan yang satu lagi itu menghendaki bertiada. Dan yang satu lagi itu, Tuhan itu menghendaki bertiada. Apabila yang dahulu itu menjadi, Tuhan B ni dia nak bagi jadi tiada pula. Tuhan A tu dah buat dia nak buat lembu. Tapi tak boleh buat sebab dikawal oleh Tuhan B. Tu maksud dia. Dan Tuhan B pula dia nak dia menghendaki bertiada. Apabila yang dahulu itu menjadi, Tuhan B ni dia nak meniadakan pula lah makhluk tu yang telah dijadikan oleh Tuhan A tu. Maka tak dapat juga, tak boleh juga, pakat-pakat tak boleh. Tak boleh. Tak dapat juga meniadakan. Sebab apa tak boleh? Kerana makhluk itu tidak ada lagi. Sebab makhluk itu tidak ada lagi. Nak macam mana dia nak meniadakan? Tu. Dia nak meniadakan, benda tu kena ada dulu. Tapi ni nak meniada tapi makhluk tak ada. Tu maksud dia. Maka kedua-duanya itu, kedua-dua Tuhan itulah, Tuhan A dengan Tuhan B itu lemah kedua-duanya, dikira lemah kedua-duanya. Sebab apa? Kerana tidak terjadi kehendak bagi tiap-tiap satu itu. Tak terhasil. Tuhan yang nak menjadikan sesuatu makhluk tadi pun tak boleh buat, disebabkan dikawal ketat oleh Tuhan B. Maka Tuhan B pun nak meniadakan makhluk tak boleh juga, sebab makhluk tak ada lagi. Maka kedua-dua Tuhan itu dikira lemah. Dikira lemah kerana tidak hasil, tidak tercapai kehendak bagi tiap-tiap satu tu. Qala musannif, dan jika lemah kedua Tuhan itulah, Tuhan A dengan Tuhan B itu lemah, jadi macam mana pula? Nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Kalau kata Tuhan, dua-dua Tuhan itu lemah, maka tidaklah kita dapati suatu pun daripada makhluk ini, kerana kedua-dua itu yang ada sifat ketuhanannya. Tak ada lah makhluk ini. Kalau kata kedua-dua Tuhan itu lemah, dan iaitu yang kata lemah Tuhan tu, dan iaitu yang kata tidak dapat suatu daripada makhluk ini tu batal, karut, mustahil. Sebab apa kata mustahil? Kerana makhluk ini sudah ada. Sudah ada ia makhluk dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala kita. Kita tengok, kita boleh saksikan dengan mata kepala kita.
makhluk ni sudah ada. Jadi makhluk ni menunjukkan kata ada Tuhan lah. Tuhan tu tak lemah lah. Tu. Kalau begitu tetaplah Tuhan kita itulah. Kalau begitu tetaplah Tuhan kita itu satu. Tidak berbilang-bilang. Tuhan kita tu tetaplah satu dan tidak berbilang-bilang. Baik. Baik, itu masalah yang pertama. Pada masalah seri kedua-duanya tu. Pada masalah Tuhan berbalah tu. Kalau ada dua Tuhan, Tuhan berbalah, itu masalah yang pertama lah. Pada masalah seri sama-sama menang. Dan masalah yang kedua pula daripada masalah seri itulah. Dan masalah yang kedua daripada masalah seri itu, seri maknanya Tuhan A tak menang, Tuhan B pun tak menang. Itu maknanya seri, dua-dua sama. Dan masalah yang kedua daripada masalah seri itu dengan makna menang kedua-dua. Tadi kalah dua-dua, ni menang dua-dua pula dah. Seri juga. Kalau menang dua-dua dia pun dipanggil seri. Kalau kalah dua-dua pun dipanggil seri. Yang tadi kalah dua-dua, yang ni menang dua-dua. Tu baik. Yang tadi kalah pada pihak A. Tuhan A nak menjadikan sesuatu makhluk tu tak boleh, sebab dikawal ketat oleh Tuhan B. Yang kedua pula Tuhan B nak meniadakan makhluk, tak boleh juga, sebab makhluk tidak ada lagi. Jadi seri lah, kalah kedua-dua. Yang ni pula masalah menang kedua-dua, seri juga. Contohnya seperti satunya Tuhan A menghendaki memberi ada suatu makhluk. Ni contoh. Tuhan A nak menjadikan makhluk. Tuhan A nak menjadikan makhluk. Maka menjadi ia Tuhan A akan makhluk tu. Maka dia pun buatlah makhluk tu. Dah dia nak buat makhluk Tuhan A tu. Dan yang satu lagi Tuhan B. Dan yang satu lagi pula ini Tuhan B hendak meniadakan makhluk itu. Tuhan B tu nak bagi tiada makhluk itu. Maka meniada maka dia pun bagi tak ada lah makhluk itu. Maka meniada ia Tuhan B akan makhluk tu. Maknanya lulus kehendak nak meniadakan makhluk tu, lulus. Dan hasillah kehendak Tuhan B yang nak meniadakan makhluk tersebut. Maknanya Tuhan A nak buat sesuatu makhluk, dia boleh buat. Tuhan B nak meniadakan sesuatu makhluk pun dia boleh tiadakan. Itu maksudnya. Maka hasillah kehendak kedua-dua Tuhan tu. Dan keduanya itu lemah. Kedua Tuhan tadi pun kira lemah juga. Tuhan A yang buat makhluk tu pun kira lemah. Tuhan B yang meniadakan makhluk tu pun kira lemah juga. Sebab apa? Kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun. Kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun. Berhimpun apa? Berhimpun dua perkara yang berlawanan. Berhimpun pada makhluk yang tadilah, yang dijadikan oleh Tuhan A dan yang ditiadakan oleh Tuhan B tu. Berhimpun dua perkara yang berlawanan. Apa dia? Iaitu ada nisbah kepada yang menjadi. Ada tu nisbah kepada yang menjadi, iaitulah Tuhan A. Dan makhluk itu juga tiada nisbah kepada yang meniadakan, iaitulah Tuhan B. Dan berhimpun dua perkara yang berlawanan, ada dan tiada itu pada satu benda, pada satu makhluk itu mustahil. Mustahil ni akan tak boleh terima. Kerana apa? Kerana kaedah kata ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tak boleh berhimpun pada keduanya. Dua perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun pada satu benda. Panjang dengan pendek bolehkah ada di satu benda? Tak boleh. Tinggi dan rendah, gemuk dan kurus duduk di satu benda, tak boleh. Kalau kurus tak gemuk. Kalau gemuk tak kurus, dia tak boleh duduk. Gemuk pun ada, kurus pun ada, tak boleh. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun. Begitu juga pada satu makhluk tu ada nisbah dia kena jadi. Dia dijadikan oleh Tuhan A, dan tiada dia tu nisbah dia dijadikan oleh Tuhan B. Jadi ada pun ada, tidak ada pun tidak ada pada satu makhluk tu. Tak boleh, mustahil. Akal kita tak boleh terima, karut. Kerana dua perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun pada satu benda. Maka membawalah kepada tidak ada makhluk ini. Kalau jadi macam tu, berhimpun dua perkara yang berlawanan tadi tu, ada dan tiada tu, maka makhluk ini tidak boleh ada. Tidak boleh ada.
Dan iaitu yang kata makhluk ini tidak ada tu, batil karut. Kata makhluk ini tidak ada tu karut, batal. Kerana apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Makhluk ini dengan ada dah dengan pandangan mata kepala kita. Kita tengok memang ada siap dah. Tu. Kalau begitu tetaplah Tuhan tu satu. Kalau begitu Tuhan tu tetaplah satu, tidak berbilang-bilang. Inilah yang dipegang dan yang diakui, yang sebenar, yang muafakat dengan pertunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihima alihatun illallahu lafasadataa fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Surah Al-Anbiya ayat 21 hingga ayat 22. Artinya atau mengambil oleh kamu akan Tuhan yang lain daripada bumi ini. Bermula mereka itu berhamburan sekalian mereka itu. Jikalau adalah pada menjadikan langit bumi itu Tuhan lain, Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala lah. Sekali lagi, jikalau adalah pada menjadikan langit bumi itu Tuhan lain melainkan Allah, yakni Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, nescaya kedua-dua langit bumi itu rosak binasa. Maksudnya tak boleh jadilah. Kalau ada Tuhan lain yang menjadikan langit dan bumi selain daripada Allah Ta'ala lah, maka kedua-dua langit bumi itu dikira rosak binasa. Sebab dua Tuhan. Mana boleh ada dua Tuhan? Kalau ada dua Tuhan, maka tak jadilah langit, tak jadilah bumi, rosak habis. Kalau jadi pun rosak binasa, sebab ada dua Tuhan. Tu Tuhan kata sendiri dalam Quran, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah adalah pada menjadikan langit bumi itu Tuhan lain melainkan Allah, Tuhan yang lain lah, nescaya kedua-dua langit bumi itu rosak binasa. Mustahil lah, tak boleh ada dua Tuhan. Jadi yang menjadikan langit bumi satu Tuhan saja, mustahil. Baik, qala musannif, maka nyatalah pada pertunjuk Allah Ta'ala di dalam ayat itu, iaitulah law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata tu. Nyatalah daripada ayat tersebut Tuhan satu jua, satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan, tidak berbilang-bilang. Lazim daripada satu, tidak berbilang-bilang. Tu maksudnya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi sekadar itu dulu sambungan daripada bahasan sifat wahdaniyah Allah. Jadi dia panjang masalah dah tu. Pada masalah bersetuju kedua-dua Tuhan, pada menjadikan sesuatu makhluk, dia terbit 3 masalah. Dan pada masalah seri kedua-dua Tuhan, ketika berbalah tu seri, ada terbit 2 masalah. Ada ketika menang kedua-dua, ada ketika kalah kedua-dua, ada ketika menang kedua-dua. Dia terbit masalah kat situ. Secara kesimpulannya, Tuhan kita itu bersifat dengan wahdaniyah, iaitulah esa ataupun satu. Satu pada zat, satu pada sifat, dan satu pada af'al. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah Ta'ala sahaja Tuhan kita, yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi. Hanyalah Tuhan tu juga Tuhan yang sama. Dia tak ada 2-3 Tuhan. Kalau ada 2 Tuhan cukup dah. Maka binasa habis. Tak jadilah langit ini, tak jadilah bumi, tak jadilah makhluk ini. Sedangkan kita tengok dengan mata kepala kita, ataupun kita pandang dengan musyahadah dengan mata kepala kita, makhluk duk ada, langit duk ada elok, bumi duk ada. Itu menunjukkan kita satu Tuhan sahaja. Baik, wallahu alam. Mudah-mudahan live ini memberi manfaat sedikit sebanyak ilmu kepada sidang penonton sekalian. InsyaAllah ada masa nanti kita sambung dengan huraian sifat yang ketujuh, iaitulah qudrah. Artinya berkuasa. Qudrah ini adalah permulaan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.